Yay. Okay. Self practice 8.2F. Ada dua soalan sahaja. Ini soalan ni dia macam agak sukar sikit lah sebab dia kebat kan. Okay. Question number 1. The table below shows the score obtained by 7 participants in a contest. The score are arranged in an ascending order. So ni satu point yang membantulah ni, ascending order. Maksudnya semua dah susun dah. Maksudnya H ni greater than 10, less than 12. Okay, yang K pun sama, less than 17, greater than 17, less than 23. Kita dah boleh macam assume lah value H dengan K ni. Lepas tu dia bagi maklumat tambahan, the interquartile range and the mean score obtained are 7 and 15 respectively. So 7 is interquartile range, 15 mean. Calculate the values of H and K. Okay, mula kita ambil maklumat yang pertama ni, interquartile range. Interquartile range, ingat lagi tak macam mana nak cari interquartile range? Mula-mula kita cari median dulu kan. Sekejap Okay, ni ulang kaji jugalah ni, mana-mana yang dah terlupa macam mana nak cari median first quartile, third quartile. So kita ada 7 data kat sini. So nilai yang tengah-tengah tu inilah. Oh buruknya. Okay, ini adalah median. Bila kita nak cari interquartile range, mesti cari median dulu. Median tu adalah value yang dekat tengah-tengah. Lepas tu baru cari first quartile, third quartile. First quartile dekat bahagian yang depan ni tengah-tengah. So inilah tengah-tengah. So ini adalah first quartile. So K akan jadi third quartile. So kita tahu interquartile range adalah third quartile minus first quartile equals to 7. So kita dapat satu persamaan. Linear equation. K minus H equals to 7. Kenapa dia macam bergetar ni? Okay. Next, mean. Macam mana kita nak cari mean? Tambah semua bahagi dengan number of data. So 10 plus H plus 12 plus 14 plus 17 plus K plus 23 equals to 7 sebab ada 7 data equals to 15. Ini diberi dalam soalan. Mean 15. Okay, then kita selesaikanlah. 10 plus 12 plus 14 plus 17 plus 23 akan dapat 76. Yang 7 ni darab. Sebab dia bahagi pergi pindah sana darab. So 15 times 7 minus 76. So kita dapat persamaan yang kedua. K plus H equals to 29. Okay, dah dapat dua persamaan. Yang ni kena guna yang dua method tu, substitution or elimination method. Okay, so kalau kat sini cikgu guna elimination method. Kenapa guna elimination? Sebab depan ni dua-dua K, senang kita nak eliminate. So kita eliminate K, so apa yang tinggal? Negative H minus H. Negative H minus H. So akan dapat negative 2H, 7 minus 29 equals to negative 22. Okay, next. Negative 2 transfer to this side. Sini darab jadi divide. So negative 22 divide negative 2 equals to 11. So kita dah dapat satu nilai. H equals to 11. Next, substitute this value H equals to 11 into either equation 1 or equation 2. Mana-mana pun boleh, then you get
K equals to 18. Contoh nak masuk dekat equation pertama ni, K tak tahu, minus H kita dapat tadi 11 equals to 7. So K equals to 7 plus 11, K equals to 18. Itu caranya. So dah menjawablah soalan pertama. Dia nak value K and H. Kalau tengok soalan kedua, dia nak calculate the standard deviation. Okay, standard deviation macam biasalah nak cari standard deviation, yang pertama mesti cari mean. Mean dah ada pada soalan 15. So masukkan sahaja nilai-nilai. Ni nilai H tadi. Ni nilai K. So masukkan kuasa 2 semua, bahagi dengan number of data minus mean square equals to 18.286. Ini adalah variant. Nak cari standard deviation square root. Inilah standard deviation. Senang je soalan. Soalan ni senang kalau you mahir substitution and elimination method. Satu lagi, tahu macam mana nak membentuk equation berdasarkan maklumat. Ni yang susah ni, nak dapatkan equation pertama dan equation kedua ni. Biasanya pelajar susah nak dapatkan ni. Cuma ikut soalan saja. Dia beri apa, masuk dalam formula. Okey, settle soalan 1. Ada soalan? Untuk soalan 1? Tak ada. Okey, next kita pergi soalan kedua. A set of data contains two numbers. Ada 20 data tu ada 20 nombor. The mean and the standard deviation of the number are 9 and 2 respectively. So 9 ni adalah untuk mean. 2 standard deviation. Mean 9, standard deviation 2. Calculate the value of total x and total x square. Total x ni kita boleh dapat daripada mean. Sebab dia dah bagi mean. Formula mean total x over n. Mean tahu, n tahu. N yang mana? Ini. Ini n. So masuk dalam formula. So total x equals to mean darab n. So mean 9 n 20. So dapatlah 180. So ini adalah total x. Yang kedua, total x square boleh guna formula variant. Apa formula variant? Total x square over n minus mean square. So total x square, mean square plus standard deviation square times 20. Ataupun cikgu masuk nilai kat sini. You tak tahu total x square. Tapi n tahu 20. Mean pun tahu 9. So 9 square equals to 2 square. So mula-mula pindahkan 9 ni pergi sini. So dia akan jadi tambah. That's why 2 square plus 9 square. Lepas tu 20 ni bahagi. Pindah jadi darab. That's why darab 20 equals to 1700. Okay, settle soalan A. Maksudnya formula ni kena ingat lah. Baru kita boleh dapat jawapan. B, some numbers in the set of data are removed. Beberapa nombor dalam data ni dibuang. The sum of number removed is 96 and the mean is 8. So dari sini kita boleh dapat number of data. Dia bagi
The sum of ini adalah sigma X ataupun total X. Ini mean. So formula mean tadi total X over N. So nak cari N, total X divide by mean. So ini adalah total X divide by mean. Mean yang diberi pada soalan B. So 96 divided by 8 equals to 12. So this is N, number of data. Okay, given the sum of square of the number removed are 800. Calculate the variance of the new sets of data. So ini adalah total X square. Kan? The sum of the squares. So total X square. So new variant yang asal yang dapat kat sini minus dengan remove divide by original number of data minus yang remove, ini yang remove. Minus 12 minus ini mean. Mean yang baru 180 yang asal minus 96 over 20 minus 12. Faham tak? Ini yang asal, ini yang remove. Original, ini yang remove. Remove. Ini original, ini yang remove. So masukkan dalam formula, tekan calculator, akan dapat 2.25. Itu sahaja. Settle dah dua soalan yang agak mencabar sebenarnya. Agak susah lah. Kena betul-betul faham baru boleh jawab soalan ni. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, Fasha kata tak ada. Atika pun kata tak ada. Alright. So habis dah. So untuk cuti ni, selain daripada menyiapkan tugasan-tugasan lama yang tak siap tu ataupun dah siap tapi belum lagi hantar gambar dekat cikgu, bolehlah menghantar dan membuat latihan terakhir untuk bab 8 iaitu extensive practice. Extensive pula dah. Comprehensive practice. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, itu sahaja. Selamat bercuti. Bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu.